A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis, pihak penganjur yang menganjurkan program kita seharian di sini. Seterusnya muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sambung program kita pada petang ini. InsyaAllah saya ucapkan tahniah pada semua tuan-tuan yang hadir, yang sanggup melapangkan masa, yang membayar tiket dan sebagainya. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan, kehadiran tuan-tuan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini kita membicarakan tentang qalbu. Sebut betul-betul, dia bunyi di dalam qalbu. Sebab satu lagi perkataan dia kalbu. Ya, kalbu ataupun kalbun maknanya anjing. Ya, kita sebut ni di sini, di dalam sini, bonggol. Nama dia qalbu, di dalam. Ya, kadang-kadang kita sebut bahasa lembut, kalbu dah jadi kalbun. Kalbun maknanya anjing. Ya, saya pun ada kalbu tau. Iyalah, engkau ada anjing lah. Jadi sebutan tu biar betul, namanya qalbu. Ni di dalam hati ni kita membicarakan tentang persoalan hati. Jadi Nabi SAW menyebut di dalam badan kita ini ada satu anggota, ada satu bahagian yang mana bila baik benda itu, baiklah anggota kita, baiklah seluruh kita ni, baiklah kita. Kalau rosak benda ini, rosaklah kita. Namanya ialah hati, namanya ialah qalbu. Kadang-kadang orang keliru, hati itu apa? Kadang-kadang hati kita panggil sebagai fuad. Fuad juga dipanggil sebagai hati. Hati juga dipanggil sebagai qalbu. Habis itu Ustaz, jiwa macam mana Ustaz? Qalbu macam mana? Jiwa itu lebih kepada kemanusiaan. Qalbu, mana-mana manusia dipanggil sebagai jiwa yang hidup, jiwa yang ada. Qalbu di dalam ini tuan-tuan, yang penting sangat-sangat ni. Sebab itu Allah tidak melihat kepada bentuk. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat pada bentuk kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah tengok kepada amalan kamu, dan Allah tengok pada hati kamu. Allah tengok pada hati kamu, dan Allah tengok pada amalan kita. Allah tak tengok rupa paras kita. Rupa paras kita Allah tak tengok tuan-tuan. Allah tak tengok kita cantik ke tak cantik, ke cun ke tak cun, canggih ke tak canggih, ke anggun ke tak anggun ke. Allah tak tengok pada situ. Sebab tu kita tak kisah tuan-tuan, kita ni canggih ke tak canggih punya muka. Allah tak tengok pada muka kita. Allah tak tengok pada pakaian kita. Tadi saya pakai baju batik, sekarang dah tukar baju putih pula, sebab dia orang pakai di sini. Ya, bila pakai di sini nanti baju lembut, baju tu lembut kan, tergantung pula baju saya. Baik saya balik tingkat atas, saya tukarkan yang ni, baju ni keras sikit. Jadi tuan-tuan, Allah tidak melihat kepada rupa paras kita. Sebab tu kita jangan sombong kalau kita rasa kita cantik. Ada orang yang bila cantik, Masya Allah, sombong sangat. Ya, sombong sangat. Padahal sombong, cantik ni tak lama tuan-tuan. Cantik ni tak ke mana pun. Buat apa kita nak sombong? Ya, jatuh motosikal, tersagak dekat jalan, udah habis paruh muka sekarang. Tak cantik lagi dah. Ya, cantik pun tak lama, habis kuat 20 tahun. Masuk 60, 70, Masya Allah. Minta maaf lah ya, kan marah saya pula. Habis dah tuan-tuan. Dulu kita tengok Saira Banu, nah cantik sangat. Cerita Janggeli 1962. Yahoo Janggeli. Oh kan senang tuan-tuan tengok Saira Banu. Cal Mary Chalichal Chalija Sarapnata. Tu Saira Banu. Sekarang cuba tengok dia sekarang. Ya Allah. Kalau ada Saira baru, marah dia tuan-tuan. Itulah hakikat dia. Kita pun begitu juga. Dulu-dulu ganteng, suami kita segak sangat. Ya Allah, ganteng. Bulu dadanya daripada pusat sampai ke muka.
ya Allah, rambutnya dah tak ada dah tuan-tuan. Aduh, itulah manusia. Tetapi jangan takut, Allah tak tengok pada itu. Allah tengok hati kita. Allah tengok pada amalan kita, hati kita bersih ataupun tidak. Di sinilah persoalan hati di sini tuan-tuan. Bagaimana nak menjadikan hati kita bersih, bagaimana nak menjadikan hati kita tenang, bagaimana nak menjadikan hati kita panjang, besar hati. Kita nak menjadi orang yang besar hati, jangan jadi orang yang kecil hatinya. Hati kecil, kecil hati lain, hati kecil lain. Kecil hati. Kenapa sedih ni non? Kak Pi'ah buat kenuri, tak dijemputnya aku tahu. Kecil hati aku. Tak jemput kenuri pun dah kecewa. Biasalah, mungkin dia terlupa, mungkin dia perasan dah jemput awak tapi dia terlupa. Maafkanlah dia. Janganlah kecil hati. Nanti engkau buat kenuri, engkau jemput dia. Tak payah nak kecil hati. Ada orang yang kecil hati. Sebab apa kecil hati? Ya Allah, suami kita, ya Allah, kecil hati ustaz. Hari ni hari jadi saya ustaz. Saya tunggu daripada pagi sampai malam ustaz. Jangan katakan hadiah, ucapan hari jadi pun tak ada ustaz. Kecil hati ustaz. Allah, suami awak kan Alzheimer. Janganlah diharap pada dia, ya Allah. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita ni anggap benda tu kecil, padahal di sisi orang lain besar. Apalah isteri saya merajuk ustaz, pasal hari jadi dia saya tak ucapkan, saya tak wishkan satu ucapan untuk dia pun dia marah saya ustaz. Pada kita kecil, tapi pada isteri kita besar. Sebab tu jangan kita anggap semua benda kecil. Sekarang memang tidak meletup sebab kita masih baik dengan isteri kita. Tunggu kita gaduh-gaduh nanti, semua dia ungkit. Ada awak raikan hari jadi saya, ada awak raikan kita punya ulang tahun perkahwinan. Awak apa tahu? Awak kerja. Suami pula jawab, kalau aku tak kerja apa kau nak makan? Engkau pula kerja, makan. Sebab itu tuan-tuan, janganlah terlalu kita ni hati yang kecil. Jangan terlalu hati yang kecil, hati kena besar. Kenapa suami aku tak bagi ucapan hari jadi untuk aku? Kenapa mungkin dia terlupa kot. Kalau dia terlupa, kita sendiri sambut. Apa susah kita belikan kek, bila dia balik kerja, happy birthday to me. Bagi dia terasa. Kita tak boleh cakap apa, kita terasa. Hari ni hari jadi awak ke? Kalau saya nak tunggu awak bagi hadiah pada saya, tobat lahum tak bagi. Baik saya bagi hadiah untuk diri saya sendiri. Itu yang Yusuf Welcha naik basikal, happy birthday to me. Tak ada siapa yang nak buat ucapan hari jadi untuk dia. Jadi petang ni kita nak belajar bagaimana nak menjadi jiwa manusia, hati manusia yang tenang. Qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang tenang. Nombor satu, kita kena pandang baik kepada Allah. Selagi mana tuan-tuan tidak pandang baik kepada Allah, selagi itu tuan-tuan tidak tenang. Pandang baik kepada Allah. Kenapa Allah jadikan aku ini bujang? Sampai sekarang aku tidak ada kahwin, tidak ada jodoh. Kenapa? Kawan aku, jiran aku dah 5 kali kahwin cerai. Kenapa aku ini masih bujang lagi? Alhamdulillah, dengan sebab kita bujang, alhamdulillah ya Allah. Kesian jiran aku ya Allah dah 5 kali kahwin. Habis duit kenduri kahwin tak habis-habis lagi. Tak dapat juga kebahagiaan ya Allah. Aku ni bahagia sangat. Bahagia sangat, alhamdulillah, alhamdulillah. Bangun pagi pukul berapa pun tak ada orang kacau. Malam-malam pun tak ada orang kacau, cuma sunyi saja. Nah, senang alhamdulillah. Aku nak ke mana pun senang. Tak ada orang nak usik aku, tak ada orang nak marah aku. Dan sekurang-kurangnya aku tak ada berdosa dengan suami aku. Tengok orang belakang rumah tu tiap-tiap hari pukul suami dia. Bukan akak-akak lah, ini cerita di Afrika. Ada suami dipukul-pukulnya, ditengking-tengkingnya suami dia. Ya Allah, aku ni tak ada dosa dengan suami aku, alhamdulillah. Kan nama dia tenang.
barulah nama dia tenang. Sifat manusia ini yang pertama saya katakan tadi, kena jadi qanaah. Kita kena jadi qanaah. Apa dia qanaah? Memadai dengan apa yang ada. Dan kita kena beranggapan bahawa apa yang Allah bagi pada kita itu adalah yang terbaik. Itu yang terbaik. Masya Allah, Allah jadikan aku buta. Alhamdulillah, aku tak nampak dosa. Alhamdulillah. Sampai bila nak buta? Selama mana hidup. Nanti dalam syurga tak ada buta. Sekarang berapa lama sangat nak hidup? Biarlah buta. Cuma jangan ambil garpu, cocok pula mata. Ya Allah, aku nak buta lah ya Allah. Jangan, itu namanya tak sihat. Tapi Allah jadikan kita tak nampak. Kalau kita reda, Nabi kata syurga. Berapa banyak mata kita besok akan disoal di hari kiamat, tuan-tuan. Akan disoal di hari kiamat. Takut. Sebab tu kena jaga mata. Yaghuddu min absarihim. Jaga mata. Hai ya Allah, saya ni duduk tingkat atas tu, ya Allah. Tengok cermin, ya Allah, banyak benar orang sadai di bawah tu. Kalau saja-saja pergi tengok, teropong mana teropong? Teropong mana? Tanya pula, teropong pula. Besok mata ni akan disoal di hari kiamat. Ni yang takut, tuan-tuan. Sebab tu, ya Allah, Masya Allah, saya takut. Kita duduk pergi makan ke, pergi berjalan mana-mana, cuba tengok orang, ya Allah, pakaiannya menjolok mata, ya Allah. Ya Allah, tak tengok rugi. Tengok dosa pula. Sebab itu kita kena sabar. Nombor dua, bagaimana nak jadi orang yang tenang, orang yang qalbun salim. Kita kena jadi orang yang sabar. Nombor satu, kita jadi kena orang yang qanaah. Qanaah memadai dengan apa yang ada. Allah kurniakan kita anak, kita memadai, syukur dengan anak yang Allah anugerahkan. Kita dapat suami, memadai dengan suami. Dapat isteri, syukur dengan Allah anugerahkan isteri pada kita. Ini sifat qanaah. Setengah orang dia suka nampak apa yang ada orang, apa yang ada orang lain dapat, apa yang orang lain ada. Yang tu dia tengok. Dia tengok isteri dia, dia compare dengan isteri orang. Macam mana dapat macam ni? Dia tengok isteri dia pula, nasib badal lah, kata dia. Allahu Akbar. Kenapa nak tengok orang punya rezeki dia, orang punya hak dia, itu rezeki dia. Ini yang aku punya. Inilah isteri aku yang terbaik. Masalahnya ustaz, dia tak sihat ustaz, dia sakit. Bukankah pelihara dia dapat pahala banyak? Isteri kita tak sihat, nak sikat rambut pun tak mampu. Kita sikatkan, minyakkan dia, berbojel lagi, buat rambut tajam-tajam. Isteri dia tak boleh jawab apa, isteri dah lumpuh. Tengok dia buat rambut tajam-tajam macam Trojan. Aku tengok, itu namanya menzalimi. Cuba kita dapat isteri yang baik-baik, kita lap badan dia, ambil kain tuala lap dia dekat yang sabar. Macam mana ujian Allah, sikat rambut. Saya masa isteri saya bersalin, tuan-tuan, sikat rambut dia. Buat tocang lagi gede-gede. Ya, orang tua-tua marah, duduk dekat-dekat, marah dia. Orang tua-tua tak bagi duduk dekat-dekat isteri bersalin. Dalam patang-patang duduk jauh-jauh. Saya tanya kenapa duduk jauh-jauh, kan dia bersalin, dia baru melahirkan anak dia. Kalau kita duduk sebelah dia, jadi semangat dia. Orang tua-tua dulu tak bagi, duduk jauh-jauh. Dia baru lagi duduk jauh, kata dia. Bukan kita nak usik apa pun. Ya Allah, nampak sangat pemikiran biru ke pemikiran kuning untuk kan dia, kita bagi semangat dekat dia, sikat rambut dia, ambil bedak sejuk, pap. Ya Allah, tuan-tuan, kita kena hargai orang. Bila kita hargai apa benda yang kita dapat, kita akan jadi tenang. Allah bagi kita handphone sekarang, tenang, jangan tengok handphone orang. Yang aku punya nombor pun dah hilang. Jenuh tekan, mana nombor button di mana pula, nombor satu mana je. Tak apa tuan-tuan, janji boleh orang telefon, kita boleh angkat, janji kita boleh telefon orang, sudah. Itu kegunaan handphone. Tahu mana sangat nak dapat handphone canggih-canggih ustaz, boleh ambil gambar ustaz. Sampai bila nak ambil gambar? Lah ambil gambar sendiri. Dia duduk atas rumah dia, dalam rumah dia ambil gambar dia.
Dah botak kata dia. Tak payahlah tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak bersyukur. Akhirnya bila kita tak qanaah dengan apa yang kita ada, sebab tu kita tak tenang. Kita duk tengok suami orang, tak, kita duk compare dengan suami kita. Tak payahlah tuan-tuan. Itu suami kita, buruk baik dia suami kita. Cara kita sekarang bagaimana aku ni nak tenang dengan dia, aku nak hidup dengan dia. Sebab itu kita kena menjadikan, kita kena memahami seseorang yang dipanggil sebagai faqih. Faqih maknanya tolong faham. Suami aku ini orangnya adalah seorang yang panas barat. Jadi macam mana nak kontrol yang panas barat? Jangan bagi dia panas, jangan bagi dia barat. Suami aku ni seorang yang suka beletek. Macam mana nak buat? Jadi kita boleh layan dia. Isteri aku ni dia suka beletek. Apa cara aku nak buat? Dia nampak plaster juga, dia ambil pak, dia pekuknya tuan-tuan. Bukan macam itu. Isteri beletek sebab dia letih, isteri beletek sebab dia penat. Kalau begitu jangan bagi dia penat. Masalah dia ustaz, dia tak penat pun dia beletek ustaz. Tak, mana ada orang yang penat, orang yang banyak masalah saja yang beletek. Maka tuan-tuan jangan bagi masalah. Nak bagi hati orang baik pada kita, jangan bagi orang lain bermasalah dengan kita. Ini dipanggil sebagai qanaah tadi tuan-tuan, memadai. Yang keduanya, sabar. Bagaimana nak menjadikan hati kita tenang, qalbus salim? Sabar. Ada orang lain lebih teruk daripada kita, itu sabar. Ada orang lagi teruk. Masya Allah, saya jumpa dengan orang yang sakit kanser mata. Begini matanya, udah terkeluar matanya sampai ke sini tuan-tuan. Masya Allah. Akak-akak baru mata sakit, merah mata. Jangan besarkan. Kenapa mata? Biasalah masuk abu. Ini tidak, sakit mata tau. Silau tau. Orang menyampak. Kadang-kadang sakitnya sikit, tunjuknya lebih-lebih. Bayangkan tuan-tuan, matanya di sini. Subhanallah. Macam semalam Ustaz Ahmad Dini mata hitamnya jatuh ke bawah. Doktor bagi up balik. Hai tuan-tuan, boleh bayangkan. Pelajar saya tuan-tuan, matanya tak ada air mata. Tadi saya sebut dekat Rabitah. Matanya tak ada air mata. Di dalamnya tu sumbat. Doktor bawa keluar mata dia tuan-tuan. Proses dik, masukkan balik. Buatnya mata tu tak boleh masuk macam. Mata dah terkeluar, terjuntai di sini. Tak boleh masuk. Macam mana ni? Doktor pakar mana ni? Dah. Doktor pakar bersalin. Ni macam mana ni? Allah, tuan-tuan ingat, kalau tuan-tuan sakit, ada orang lain lebih sakit. Ni akak-akak kita 2 orang datang, Masya Allah, naik wheelchair. Orang Perak sebut wheelchair. Masya Allah, tetap datang. Alhamdulillah. Yang sihat tak datang, yang sakit datang. Tapi saya pergi ceramah degree, satu makcik naik wheelchair, kaki tak ada sampai ke peha tuan-tuan, dipotong sampai ke peha. Saya kata, makcik bila dipotong ni? Dah 6 bulan. Ya Allah. Tak boleh berjalan dah ustaz. Dah habis kaki dah. Kencing manis je. Tu yang saya cakap pada tuan-tuan hari tu. Sebab tu namanya diabetes. Bila tak terkontrol, dipotong betis. Diabetes dia. Kalau betis dipotong pun belum kontrol, dipotong pehanya, namanya diabetes. Kalau pehanya pun masih belum dikontrol, namanya dah tak ada dah sekarang ni. Sebab tu kena sabar makcik, sabar makcik ya. Alhamdulillah ustaz, makcik sabar, kena ketentuan Tuhan. Akhirnya dia tenang. Orang lain ketawa, dia ketawa. Orang lain dengar ceramah pun dia dengar ceramah. Sebab apa? Sebab dia reda. Sebab dia sabar dan reda. Tapi orang yang tak sabar dan tak reda tu dia tak tenang. Dia tengok orang lain sihat, maka dia jadi tak tenang. Kalau kita sabar, kalau kita reda, Masya Allah, tenang jiwa kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan di sini ada diabetes, tenang. Malam-malam bangun, pergi ke bilik air. Lepas bilik air, pergi ke dapur, minum air. Kejap buah, kejap minum, kejap buah, kejap minum.
Janganlah buang simpan dalam bazir je. Nak buat macam mana ustaz? Orang kecil manis tu selalu membuang air dan selalu minum air. Sabar. Dengan sebab kita bangun pukul 3 pagi, Allah bagi ruang dan peluang untuk kita solat malam. Cuba kita tak ada penyakit, tidur sampai ke subuh. Tapi dengan sebab kita kencing manis, pukul 3 pagi terjaga. Nak dahaga sangat. Ambil peti ais, buka, bismillahirrahmanirrahim, minum, alhamdulillah. Terus buat qiyamul lail, Allahu akbar. Suami cakap, ambillah wuduk dulu, Allah terlupa. Semangat terlebih. Tak, tuan-tuan, pergi ambil wuduk dulu. Dengan sebab itu Allah bagi kita, sebab tu kita jadi orang bersyukur. Syukurlah ya Allah, kau bagi aku kencing manis. Sekurang-kurangnya aku bangun solat. Itu nampak tu tuan-tuan. Macam kita ni, bayar-bayar kita lah, bayar-bayar saya lah, 60 ya, 64 tu bayar-bayar saya lah. Ya, saya pergi ceramah di Kedah dulu. Dia kata kat saya, ustaz, umur ustaz sekarang ada 80. Saya masa itu tengah minum air tuan-tuan. Berhenti letak. Saya kata dekat dia, dekat-dekat dah 80. Dia kata, ustaz, memang Allah bagi dekat ustaz, tak nampak langsung 80. Boleh bercakap pula 2 jam, Masya Allah. Rezeki ustaz lah, alhamdulillah tuan-tuan. 80 dia kata saya. 80 ni tuan-tuan sama dengan Haji Sattar tau. Subhanallah tuan-tuan. Dengan sebab kita ni umur 50, 60, memang kita akan mudah terbangun bila kita tidur. Kadang-kadang bunyi cicak pun terjaga. Kadang-kadang bunyi orang cakap dinding pun kita terjaga. Orang cakap dinding, Husin. Kenapa yang Allah bagi kita senang jaga? Sebab Allah suruh kita bangun. Dengan kita bangun, kita ingat balik berapa banyak sembahyang aku yang belum diqada. Banyak tuan-tuan sembahyang yang belum diqada. Bangun pukul 4, qada sembahyang. Sebab tu kita kena jadi sabar. Apa yang Allah bagi pada kita itu sebenarnya Allah adalah peluang untuk kita buat ibadat. Bukan tanda Allah benci, bukan tandanya Allah tak suka, tidak. Allah bagi peluang. Sebab itu kita kena lihat hikmah, kebijaksanaan Allah Ta'ala. Orang Melayu faham, orang kita faham, hikmah itu ialah di sebaliknya. Ada hikmahnya, ada benda yang bijaksana di sebaliknya. Bila kita faham daripada situ, insya-Allah tuan-tuan, di sini yang kita kadang-kadang kita tak nampak hikmah itu. Yang kita nampak ialah sesuatu perasaan dengan dendam, perasaan benci, perasaan tak suka, perasaan yang tak suka. Ada orang benci dengan perceraian. Allah kata at-talaqu marratan. Talak ni 2 kali je, masuk kali ketiga dah tak boleh rujuk. 2 kali boleh rujuk lagi, masuk kali ketiga dah tak boleh rujuk. Ada orang yang benci dengan talak. Dia bawa air, dia minta saya jampikan. Saya kata, nak jampi apa akak? Suami saya ustaz, dia ni panas baran, suka pukul saya. Saya kata, kenapa tak report polis, pergi ke hospital, report doktor, pergi report polis, bawa ke mahkamah. Akak boleh minta cerai. Saya bukan nak minta cerai. Habis tu saya nak minta suami saya jadi baik. Kan dia dah pukul akak sampai luka-luka berlebam-lebam ni. Saya tak nak ustaz. Saya datang jumpa, kalau minta cerai saya boleh buat. Saya minta ustaz tolong jampikan. Dia bagi dia lembut hati balik. Ustaz jangan karang sangat. Selalu ke kena pukul? Dia kata selalu juga. Suami akak kerja apa? Dia boxingnya orang selalu. Patutlah. Akak tahu tak, sebelum kahwin dulu akak tahu tak dia ni memang kaki pukul, suka pukul orang. Tahu, masa kami kawan pun dia selalu pukul. Artinya akak pergi kahwin dengan dia buat apa? Ustaz, love is blind tahu. Kalau gitu akak tahan, sabar je lah akak tak ada lah muka tu kena pukul. Di sini kadang-kadang orang tidak tahu. Dia kata kita kena sabarlah ustaz, dah dapat suami kaki pukul, sabarlah ustaz. Salah. Sebab itu Allah bagi talak. Allah izinkan kita bercerai, Allah izinkan kita bertalak. Sebab apa?
Sebab kadang-kadang dengan perceraian itu mendatangkan keinsafan. Talak satu, saya menuntut cerai daripada suami saya, dia pukul saya. Hakim kata, baik, mahkamah meluluskan permohonan cerai awak. Suami, ceraikan isteri awak. Talak satu, pak, talak satu. 2 minggu suami duduk di rumah, dah tak ada orang aku nak pukul. Sekurang-kurangnya dia fikir, dia tengok gambar dia masa bercuti dekat US, tengok gambar dia bercuti dekat Legoland. Dah kena Lego isteri aku. Nampak tuan-tuan, isteri aku sampai hati aku buat macam ni, isteri aku sampai hati aku buat macam ni, aku silap lah. Dia ni isteri yang baik, kenapa aku pukul dia? Ya Allah, ingat ke anak aku, anak Aiman. Macam mana dengan Aiman tak ada ayah? Kita pun telefon Aiman, Aiman ingat ayah tak? Aiman tak kisah ayah, ada muka. Masuk minggu keempat dia mula SMS bekas isterinya. Wak apa? Ingat kita tak? Suami pun teringat pada isteri. Abang minta maaf, abang banyak kasar dengan yang. Minta maaf abang, cukup lah, kita dah bercerai abang. Tapi bercerai pun kita boleh baikkan lagi kan, kita dapat. Orang perempuan lembut, kena seminggu morat balik dapat lah. Nampak? Janji kalau kita kahwin, kalau kita rujuk, jangan pukul lagi. Janji. Bagi peluang yang kedua. Sebab itu Allah bagi rujuk. Sebelum nak rujuk balik, nak qadi nasihat, hakim nasihat, pegawai MUIS nasihat, bapak nasihat. Ingat, bapak tidak mau pisang berbuah 2 kali. Bapak dah bagi kepercayaan dulu pada kamu, jaga anak bapak, tapi kamu pukul dia. Bapak tak pernah jentik dia, kamu tampar dia. Ingat, ini peluang yang kedua. Jagalah isteri kamu baik-baik. Saya janji ayah, saya janji ustaz, dah kahwin. Sekarang bahagia tuan-tuan, tiap-tiap tahun bersalin. Saya sentuh jadi, saya jadi je sentuh. Kadang-kadang tuan-tuan, bila perceraian itu, sabar, jangan hina. Kadang-kadang kita tengok orang perempuan yang bercerai, laki-laki yang bercerai, kita kadang-kadang kita pandang jahat. Kalau tak ada sebab apa-apa, takkan suami nak ceraikan dia. Ini mesti ada apa-apa sebab. Yang kamu sibuk buat apa? Jawapannya, kalau dah jodoh dah habis. Dah jodoh dah habis, nak kata apa? Tak adalah. Kalau dia baik kan, kenapa suami nak ceraikan dia? Kamu pun ceraikan bini kamu. Kamu nak sibuk pasal orang. Tuan-tuan, bila kita bercerai, kadang-kadang Allah gantikan kita dengan suami yang lebih baik, dengan isteri yang lebih baik. Sebab itu Allah sebut redha. Apa perasaan akak diceraikan oleh suami? Akak redha, ini setakat ini saja jodoh akak dengan suami akak. Dan akak berdoa mudah-mudahan Allah gantikan. Allah gantikan laki-laki yang lebih baik dan suami yang boleh bimbing akak. Apa masalahnya? Itulah nama dia hati yang tenang. InsyaAllah tuan-tuan, bercerai dengan adik dia, abang dia pula tunggu. Tak berubah juga mak mertua dia. Itu juga tuan-tuan. Balik hari raya jumpa juga bekas suami menyampah aku, ada juga orang tua dia. Apa masalahnya? Jodoh. Kadang-kadang pertemuan kita 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, tapi mak bapak tak restu. Akhirnya tak kahwin. Kahwin dengan mak restu mak bapak. 20 tahun kahwin, bercerai. Satu hari kita pergi ke Singapore Expo, jumpa bekas ex-boyfriend. Awak buat apa kat sini? Saya terlibat dengan pakej perkahwinan kat sini. Sini ada pameran perkahwinan. Suami awak mana? Kita dah tak ada dah. Orang perempuan macam itulah. Kadang dia pegang kuku. Dah tak ada dah. Kadang dia pegang tudung. Tak ada dah. Yang mana-mana ada lah tuan-tuan. Ya Allah, sekarang dengan sebab itu bertaut balik. Bertaut balik. Suami isteri awak mana?
Mana dia kita kahwin? Kita sejak break dengan awak sampai sekarang kita break. Iya ke awak tak kahwin? Betul. Nampak sekarang dah baik. Itu yang P. Ramlee buat. Itu yang P. Ramlee buat lagu. Kalau jodoh tak kemana, adinda idaman kanda, walau gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa. Kan akhirnya jumpa. Sebab itu kita orang yang beriman, kalau kehilangan seseorang, kita kena sabar. Kita doa pada Allah, ya Allah gantikanlah yang lebih baik daripada yang aku tak dapat ni, ya Allah. Amin. Bukan kita nak merajuk diri, membawa diri. Saya ambil keputusan, saya tak nak kahwin sampai bila-bila. Kahwin lah. Saya dah fobia tengok laki-laki ustaz. Saya kahwin 4 orang suami, 4 kaki pukul. Sahabat akak-akak lepas ni cari suami yang tak ada kaki. Dia tak ada sebab nak pukul lah. Ya Allah, heran kita ni. Saya kata dah dulu, abang-abang kalau dapat isteri yang kuat beletih, kalau tak ada jodoh ceraikan. Lepas ni cari orang yang bisu. Sunyi je rumah kita, tenang je, rasa macam dekat air terjun aja. Apa masalah kita? Sebab tu saya katakan tadi, kena sabar. Orang kalau nak hatinya tenang, kena sabar. Saya minta tuan-tuan, kita kena besar hati. Besar hati ni yang susah nak buat. Kalau kita nak berniaga, setiap satu barang kita nak untung. Ini nak untung, ini nak untung, ini nak untung, ini nak untung, ini nak untung. Besar hati. Biar rugi yang sini, untung di sini. Cubalah tuan-tuan. Air mineral ni harganya $2, $1. Kita jual 10 produk. Satu ni hadiahlah untuk awak. Dengan hadiah ni tuan-tuan, ya Allah, dia ingat sampai bila-bila. Sebab tu kita kena pandai tackle hati orang. Ini semua nak buat. Yang ni air mineral $1. Tudung RM1.50. Ini $2. Lalai dia kata ni bungkusnya pun kira juga. Cubalah kita ada satu sifat untuk menarik hati orang. Satu sifat untuk menarik hati orang. Ini semua nak charge belaka ni. Saya ni tuan-tuan, dulu saya meniaga. Dulu saya ni apa kerja tak buat. Saya pernah jadi tukang kebun. Saya buka kebun sayur. Sebab tu saya pandai dalam ilmu sayur-sayuran. Saya tahu cara nak tanam sawi, cara nak tanam ni. Malah saya bawa traktor, bajak tanah buat kebun sayur, melompat gerung. Saya tahu. Saya pernah jadi pembanci. Tahu pembanci? Saya duduk di universiti, masuk kampung-kampung banci keluarga, banci anak, banci orang. Saya buat dekat Felda. Masuk sebulan dalam Felda banci. Satu pakcik saya banci dia. Suami duduk dekat veranda Felda, rumah Felda tu ada veranda. Isteri duduk balik pintu. Orang kampung kan malu. Yang suaminya baju tak pakai kain pelekat, esok rokok daun. Banci, pakcik minta maaf ya. Nama pakcik dia tahu, isteri pakcik dia tahu, anak pakcik berapa orang? 8. Yang pertama, yang keempat apa pakcik? Yang keempat apa nama tahu? Duk panggil E.T. Dia tengok kat isteri dia, apa nama? E.T. nama apa? Astagfirullah. Dia tak ingat anak dia nombor 4. Dia panggil E.T. Asyik E.T. kalau alien. Dia tak ingat tuan-tuan. Masya Allah. Itulah bapak. Macam mana kita kadang-kadang lupa tuan-tuan. Tanya bapak, hari jadi anak berapa? Lupa. Bapak dia tak ingat sangat tuan-tuan. Maksudlah yang bercakap ni pun. Dia kau boleh ingat tarikh lahir anak dia, tarikh lahir dia pun kadang-kadang lupa. Ya, tambah kita sekarang banyak benda yang nak ingat. Mana tuan-tuan ingat nombor telefon orang? Semuanya simpan dalam memori dia. Hilang handphone nangis.
Nombor anak ingat di situ, nombor kakak di situ, nombor opah di situ. Tak ada handphone hilang, handphone semua hilang. Saya buat kerja semua tuan-tuan, semua kerja saya buat. Yang saya tak buat jual tiket buat express je lagi. Termasuk juga saya meniaga. Saya ada kedai saya, bisnes saya sendiri. Kita ada 20 produk, kita ada 10 produk. Jangan ambil untung pada setiap produk. Yang ini kita hadiah. Dia beli 3 item sebarang, kita ambil ni, saya hadiah untuk awak. Tuan-tuan, bila kita ambil hati tu tuan-tuan, dia jatuh hati tau. Nah, ini tak ada apa nak bagi kat awak, ni hadiah untuk cik, terima kasihlah datang. Suka. Modalnya bagi songkok aja, modal baru RM3.50. Tengok anak dia, cantiknya adik. Nah, ustaz bagi songkok kepiah dekat adik. Cantik, cuba tengok cermin, cantik tak? Cantik. Balik rumah. Nampak dia balik rumah, dia cakap dekat mama dia, mama, tadi Ustaz Kazim pagi ni. Nampak? Mamanya akan cakap pada jiran sebelah, ya Allah, Ustaz Kazim bagi tu, kata dia. Sebab itu tuan-tuan, iklan yang paling bagus ialah iklan mulut. Mulut ke mulut paling bagus. Iklan mulut, bukan dalam surat khabar. Surat khabar kadang-kadang orang tak baca. Tambah iklan Al-Fatihah lagi, orang tak baca tuan-tuan. Iklan dalam TV, bila berhenti rancangan, disiarkan iklan, orang buka channel lain. Orang buka iklan lagi, menyampak aku, dia buka TV lain. Tapi kalau mulut ke mulut iklan, orang tu bagus tau berniaga. Mi karinya sedap. Masya Allah. Sudahlah mi karinya sedap, dia bagi teh ais pula free tau. Ya Allah. Kompom penuh kedai dia. Cuba iklan dia jahat. Ya Allah. Udahlah mi karinya mahal, airnya masin, kamu tahu. Tak ada siapa pergi kedai dia. Sebab tu kita kena cari rekod yang baik, cakap yang baik. Bukannya susah. Susah ke nak hadiah pada orang? Susah ke nak bagi sesuatu yang terbaik kepada orang? Tackle hati dia, tackle hati dia. Bila dia dah jatuh hati, insya-Allah. Sebab tu tuan-tuan kena tarik hati orang. Bagi orang berbisik-bisik, dengar bisikan hati kita. Dah, dengarkan. Dengarlah rintihan hasrat hati yang merindu menjelma kembali, ingatanku yang telah lalu, sewaktu berjanji sehidup semati. Ni touch. Buat sesuatu yang menyentuh jiwa orang. Insya Allah orang suka kita. Ni buat tak ada touching, dia touch and go. Macam mana tuan-tuan? Tak mau macam itu. Kita buat sesuatu yang terbaik. Buat sesuatu yang terbaik. Bila kita buat sesuatu yang terbaik tuan-tuan, orang jatuh cinta. Jatuh cinta. Biar orang, kita curi hati orang. Curi hati dengan kata-kata yang baik, curi hati dengan perbuatan yang baik, curi hati orang dengan sopan santun yang baik, curi hati kita ni kepada orang lain dengan perkataan yang baik. Bila kita telah mencuri hati orang, Masya Allah, di mana-mana pun orang akan ingat pada kita. Bila dia pergi buat haji, selesai urusan haji, umrah semua, dia mulalah tawaf kidai. Mula-mula tawaf Kaabah. Selepas tawaf Kaabah, dia tawaf kidai. Dia pusing kedai, mana-mana pun dia pusing tuan. Itu namanya tawaf kidai. Pusing dia. Sana cari tasbih, sini cari serban, sana cari kopiah, sana cari kurma, sana cari permaidani. Dalam sibuk-sibuk dia cari jubah. Ini untuk Kak Pi'ah pun muat ni. Kenapa dalam hati dia Kak Pi'ah? Sebab Kak Pi'ah baik dengan dia. Jubah di luar banyak. Carilah untuk Kak Pi'ah. Tak payah pergi Madinah. Di luar tu pun dah macam Madinah. Orang laki-laki dia tak cari jubah hitam. Orang laki-laki cari minyak atar. Semua dites, kau harap tengok aja. Ini nak beli ke tidak ni? Tes sana, tes sini. Ma'asalamah ilal liqa. Dia belah gitu je. Kau harap ambil batu balik. Kita beli minyak atar, kita beli minyak wangi pada siapa? Ini Haji Din.
banyak ni untuk Haji Din ni. Haji Din masa aku nak turun daripada rumah dia yang azan. Nampak? Hati. Sebab tu kena buat baik dengan orang. Bila kita buat baik dengan orang, orang akan ingat sampai bila-bila. Ini kita nak harap orang baik pada kita, tapi kita tak pernah buat baik dengan orang. Haji Dolah balik daripada umrah, apa pun tak bagi dekat aku. Dia komplain. Engkau dapat apa? Aku dapat tasbih. Engkau? Aku dapat ketayam. Engkau? Aku dapat apa? Aku tak dapat apa. Sebab engkau tak bagi apa. Engkau tak pernah baik dengan dia, engkau tak pernah tegur dia, engkau tak pernah ziarah dia, engkau tak pernah buat pada dia. Sebab tu kalau kita nak orang baik pada kita, kita baik pada orang dulu. Dan jangan harap yang dia bagi dan dia balas balik. Jangan harap. Biar Allah yang menggerakkan hati dia untuk balas pada kita. Dan gerakkan hati daripada Allah, itu lagi baik. Jangan tuan-tuan hadiahkan $50 untuk orang yang nak pergi haji. Nak hajah, aku hadiahkan beli makan aiskrim di sana. Nanti bila balik, tuan-tuan pergi ziarah dia, tak ada apa-apa ke? Kan nanti aku bagi 50. Dia kata, dah kau suruh aku beli aiskrim, aku makan sampai habis tau. Jangan harap. Itu orang yang tidak ikhlas. Bagi saja. Nanti sampai di sana, terbayang-bayang wajah akak-akak. Ya Allah, Haji Aliha bagi $50. Apa aku nak bagi dekat dia? Tudung Turki ni pun cantik. Dia beli tudung Turki. Bila kita sampai saja melawat dia, Kak Ha, saya hadiahkan tudung Turki untuk Kak Ha. Ya Allah, Kak Ha, Kak Ha bagi hari tu bukan untuk beli-beli. Kak Ha hadiah aja ikhlas. Dah kau paksa ambil juga lah. Sebab tu kena jadi curi hati, kena mencuri hati orang. Tu yang Deluxe buat. Curi hatiku, cuma nun jauh selalu, kenangan lama nun jauh di sana, nun jauh di sana, aku selalu teringat padamu. Nampak tuan-tuan? Buat. Ini tak pernah tackle hati orang. Kita tak pernah tackle hati budak-budak. Bila budak tengok kita, marah. Apa tu? Kata dia. Tackle hati dia, ambil dia dukung. Dia menangis, ustaz, letak balik. Ini dengan budak kecil kita tak pernah buat. Kita tak tackle hati budak. Budak-budak tuan-tuan, kita ambil gula-gula je. Gula-gula. Dia suka. Dia tidak. Saya masa duduk di kampung, tuan-tuan, saya jumpa orang yang tackle hati kucing. Dia beli ikan 4-5 kilo, dia bubuh dalam ragam motosikal. Setiap pagi 8.30 pagi sampai pukul 10 pagi, dia akan bagi makan ikan sepanjang jalan. Dan kucing tu pula dah tunggu sepanjang jalan. Orang hantam ikan pada kucing. Bayangkan tuan-tuan, sampai kucing kenal dia. Pukul 9 kan tunggu. Masya Allah, hebat orang tua ni tuan-tuan. Sampailah dia mati tuan-tuan, kucing masih tunggu. Dah tak ada siapa nak sambung. Kucing kata, baliklah, tak ada orang. Yang tu saya tambahlah tuan-tuan. Tak ada orang sambung, tak ada orang sambung, kucing pun dia jaga tuan-tuan. Masya Allah, betapa besarnya pahala ni. Satu lagi nama dia Haji Hasanuddin. Haji Hasanuddin kerjanya ialah menjual ubat dekat Pekan Selasa Batu Kurau, Taiping. Sambil dia menjampi, sambil dia jual ubat. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ayat tu panggil setengah, auzubillahi minasyaitanir rajim. Ayat tu RM5. Bismillah, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bila nak habis jampi ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tu pagi setengah. Makan pagi dengan malam. Pagi setengah. Itu namanya Haji Hasanuddin. Masya Allah. Tuan-tuan tahu dalam pokok baju Melayu dia apa? Dia cuma pakai kain pelekat, kain sarung, baju Melayu. Pakai serban, baju Melayu, kemudian kain sarung. Saya tengok di luar sana pun ada produk kain sarung. Yang menjualnya pun pakai sarung tuan-tuan. Mana gede orang dia nampak dah. Tuan-tuan, apa yang dia buat?
dia ada minyak atar yang kecil. Bila dia bersalam dengan orang, minyak atar dia bagi. Bila dia bersalam, dapat minyak atar. Siapa yang bersalam dengan dia, dapat minyak atar. Maka ramailah orang yang nak bersalam dengan dia, sebab dapat minyak atar. Berapa sen sangat minyak atar modal dia? Berapa sen? Tapi hatinya doa orang tuan-tuan. Bila dia meninggal, beribu-ribu orang yang datang menyembayangkan jenazah dia. Beribu orang. Semua orang yang dapat minyak atar semua datang. Modalnya apa? Satu botol minyak atar yang kecil. Sebab tu kalau tuan-tuan di sini cikgu sekolah, ada pelajar tuan-tuan yang brutal, yang ganas, melawan. Tuan-tuan hanya bagi pen dia. Din, mari sini kamu gunakan pen cikgu ni. Cikgu hadiah pada kamu. Tuan-tuan, budak yang nakal, tiba-tiba tuan-tuan hadiah pen. Biar betul cikgu. Orang Malaysia sebut biar betik cikgu, bukan betik mempelam. Nampak ni tuan-tuan, kadang-kadang dengan pen ini dia balik, mak tadi cikgu bagi hadiah pen mak. Cikgu mana? Cikgu Syari. Yang mana faham tak faham sudah. Cikgu Syari cerita masa-masa manis, hari-hari main bola, hari-hari cikgu tidur. Tengok, cikgu Syahdi sayang dekat kamu, sebab tu dia bagi pen. Dia sayang pada kamu. Bapak dia pun cakap, ayah pun tak dapat pen, kamu dapat. Dia bangga tuan-tuan, dia berubah. Bila dia nak buat jahat, cikgu Syahdi lalu dia sekal pada cikgu Syahdi. Bila cikgu Syahdi tegur dia, kenapa kamu ni degil sangat, Din? Nampak hadiahnya pen. Bila cikgu Syahdi pencin, sekarang bertongkat pergi ke masjid. Din ini naik motosikal, naik kereta, berhenti, reverse balik. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam, kata cikgu Syahri. Cikgu sihat ke? Sihat orang tua. Cikgu nak ke mana? Masjid. Cikgu tak kenal saya ke? Tak perasan, dah lama dah bencin. Allah, cikgu kan cikgu dah bagi pen cikgu sehari, satu hari kat saya. Sayalah Din yang cikgu bagi pen tu. Cikgu bagi pen banyak kat orang, bukan kau seorang aja. Tuan-tuan, yang kita naknya doa. Sebab tu kita kena baik hati. Kena baik hati. Doa orang tu yang kita nak. Tuan-tuan hari ni beli tiket, memanglah tuan-tuan kata, ya Allah RM65 mahalnya. Tapi bukan untuk tuan-tuan, bukan untuk madrasah Wak Tanjung ke apa benda ke, tidak. Benda itu hanya kita akan dapat bila kita meninggal nanti. Kenikmatan atas $65 itu selepas mati baru dapat. $65 setakat nikmat apa dalam dunia ni, apa dapat tuan-tuan? $65 tuan-tuan pergi ke bawah sana, kejap je habis. Pergi ke Pasar Borong, kejap je habis. Pergi ke Uptown Pandan, kejap je habis. Tetapi $65 ni tuan-tuan, kalau kita sumbangkan kerana Allah Ta'ala, ingat pelajar-pelajar yang mendoakan, ya Allah ya Tuhan, berilah kebaikan pada mereka ya Allah. Doa ustaz-ustazah, asatizah yang berdoanya ya Allah, orang tua yang berdoanya, orang miskin yang berdoanya, semua orang doa. Yang ini namanya orang yang berat hatinya, yang besar hatinya. Kita jangan nampak benda yang kecil-kecil, kita kena nampak benda yang besar-besar tuan-tuan. Setengah orang benda-benda kecil macam ini pun dia berkira sangat, berkira sangat-sangat. RM5 yang dia sedekah pun berkira sangat. Ingat tuan-tuan, kalau kita ikhlas kepada Allah, Allah yang akan membesarkan dia. Nabi SAW berkata, An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu rajulan yaf'u illa izza wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Hadis yang sahih, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Nama penuh Abu Hurairah ni ialah Abdul Rahman bin Sakhrun. Dia masuk Islam dalam satu peperangan Hunain. Dia masuk Islam. Selepas dia masuk Islam, dia menjadi pelajar Rasulullah, pelajar pondok Rasulullah. Dia menjadi ketua pelajar kepada lebih 300 pelajar pondok yang duduk di Masjid Nabawi.
Orangnya tak ada kerja apa tuan-tuan. Kerjanya ikut Nabi, kerjanya belajar dengan Nabi, kerjanya bantu Islam. Satu hari dia duduk di tepi masjid. Abu Bakar lalu. Dia kata, tuan, boleh tak semak bacaan Quran saya? Maka Abu Bakar kata, silakan, biar aku semak. Kata Abu Bakar, bacaan kamu betul, tak ada salah, betul semua. Baiklah, aku balik dulu ya. Assalamualaikum. Balik Abu Bakar. Datang pula Umar. Tuan, boleh tak semak bacaan Quran saya? Boleh, silakan. Bila dibaca-baca, betul, bagus bacaan kamu. Aku balik dulu. Assalamualaikum. Datang pula Osman. Osman pun semak bacaan dia. Osman kata, bagus bacaan kamu. Aku balik dulu. Kenapa yang dia tanya Abu Bakar? Kenapa dia suruh Umar mendengar? Kenapa dia suruh Osman menyemak bacaan dia? Sebab minta mudah-mudahan mereka ni mengajak dia minum. Sebab dia lapar. Itulah caranya tuan-tuan. Jadi kalau ada orang tanya tuan-tuan, apa khabar dia? Maknanya dia lapar. Pergilah belanja dia makan. Kita buat-buat tak faham pula. Sibuk je tanya, kau dah makan belum? Belum. Tu confirm dia nak makan tuan-tuan. Satu lepas Uthman, Rasulullah keluar pada masjid. Rasulullah, boleh tak semak bacaan saya? Boleh, silakan. Selepas itu Rasulullah tanya, kamu dah makan belum? Belum. Jom pergi rumah aku, kata Rasulullah. Nampak tuan-tuan, Rasulullah memahami orang. Sebab tu tuan-tuan kena faham ilmu bantik, ilmu balaghah. Yang ni ilmu yang jarang kita belajar. Ilmu cuba memahami orang. Cuba memahami orang. Macam saya sebagai penceramah, saya kena memahami audiens yang berada di hadapan saya. Kalau dia duduk dengar ceramah pun duduk depan sekali, maknanya dia boring. Maknanya kita kena berhenti. Kalau orang dengar ceramah, sekejap bangun keluar, kejap bangun keluar, kejap bangun, tinggal separuh, masuk balik separuh, keluar balik separuh. Itu tandanya bila nak berhenti. Tuan-tuan pergi meminang anak perempuan orang, anak dara orang, hantaran berapa? $50,000. Itu tandanya tak nak ambil sebagai menantu. Fahamlah. Setengah orang tak faham. Boleh saya tanya berapakah hantaran untuk anak pakcik kalau diterima pindangan? Kami letak tak mahal, $50,000. Kendurinya buat di Expo ya, kita itunya tandanya tak mau. Terima kasihlah pakcik, saya cari orang lain pula. Assalamualaikum. Pakcik tadi panggil, kenapa tak minta diskaun? Astagfirullah. Ada kena letak diskaun. Kamu ingat beli apa diskaun? Tuan-tuan, kita kena memahami orang. Kalau orang tu merajuk, kalau orang itu merajuk, kita kena tahu hati dia sedang sedih, dia merajuk. Kita balik ke rumah, isteri merajuk, duduk atas katil, bantalnya duduk atas perut, kakinya melunjur silam macam itu. Perempuan merajuk. Kalau dia tak merajuk, dia sabuk kita di muka pintu, abang balik. Ini tidak. Mama mana? Mama dalam bilik. Tengok bantalnya atas perut, matanya tengok televisyen, tak berkelip-kelip tengok TV. Dia tak tengok kita pun. Dah makan dah ya? Dah. Nak makan ada kat dapur, bawah meja tu ada, makan atas meja. Itu tandanya sedang marah. Nak layan tak? Biarkan. Pergi ke dapur, ambil nasi, bubuh dalam pinggan, ambil lauk, bubuh dalam pinggan, ambil lauk, bubuh atas nasi, bubuhkan dalam talam, dalam dulang, bubuh air sirap, bubuhkan air, bawa mangkuk basuh tangan, bawa pergi atas katil. Itu baru betul. Kita makan sekali. Apa makan atas katil ni? Nanti semut-semut dapur ada kat atas, makan sini. Pergilah makan sana. Tak naklah abang. Abang kalau makan dengan ayah, abang selera sikit. Kalau makan seorang tak selera sangat. Gedeng-gedeng ada, menyampah. Allah, relax bro. Orang perempuan kan lembut orangnya. Tak apalah kalau ayah tak nak makan, tak apalah, abang letak balik lah. Tadi program dekat
dekat Masjid Rabitah pun dia orang bagi nasi, tapi abang tak ambil sebab abang niat nak makan dengan ayam malam ni. Kemudian abang pergi dekat Orchid Hotel pun dia orang jamu makan pun abang tak makan pun berminum air je, sebab abang dah niat nak makan dengan ayam malam ni. Tapi dah ya tak nak makan, tak apalah, lapar pun lapar lah. Orang perempuan lembut, mari makan sekali. Padahal dekat Rabitah 2 bungkus dia balon. Dekat hotel ni 3 bungkus dia bedal. Yang orang lain punya pun dia ambil, tuan-tuan. Tapi dia tackle isteri dia. Dia kata tak apalah ya, abang lapar pun tak apalah. Ia tetapkan makan. Mainlah makan kau. Siap pula kat awak. Habislah cerita. Susah ke nak pujuk? Tak susah. Ini bila isteri tak nak makan, mana mama tak nak makan ke Siti? Mama merajuk, mama marah kat ayah. Tak nak makan bagus, banyak lauk ayah boleh makan. Tak jaga langsung hati orang. Sebab tuan-tuan, cuba tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia jual perniagaan Khadijah, dia jual perniagaannya sampai habis. Untung Khadijah. Dan sebelum dia balik, dia berikan hadiah untuk Khadijah khas. Bila bagi pada Khadijah, ni Muhammad bagi hadiah, Masya Allah, Khadijah rasa apa? Tak pernah orang yang bawa perniagaan aku bagi hadiah pada aku. Inilah laki-laki yang pertama. Ya Allah, tuan-tuan, tersentuh Khadijah. Sebab tu pembantu Khadijah kata, Khadijah, kalau kau nak kahwin, Muhammad tu lah layak pada kau. Orangnya baik, ramah, orangnya sopan santun, amanah. Kata Khadijah, kalau begitu cubalah tanya dia. Bukan dia bawa tepak siri nak minang Rasulullah. Wahai Muhammad, kalau besar Stadium Nasional, besar lagi hajat kami. Tak ada, tuan-tuan. Bukan. Pergi tanya dengan bapa saudara dia Abu Talib. Dia tanya pada bapa saudara dia Abu Talib, wahai Abu Talib, Muhammad tu dah ada kawan ke belum? Bukan Khadijah tanya, pembantu laki-laki dia tanya. Kata Abu Talib, setahu aku tak ada dia tu. Kalau kita jodohkan dia dengan Khadijah, macam itu yang peminangan dia. Kalau kita jodohkan Muhammad dengan Khadijah, macam. Kata Abu Talib, kalau kau tanya pada aku, senang aku jawab. Kalau aku jalan je tepi dia. Tapi yang kau tanya pada anak saudara aku, kena tanya pada anak saudara aku. Masya Allah, tuan-tuan, ni dia. Berapa banyak orang yang cuba nak tackle hati orang tapi tak pernah memberi. Sebab tu Rasulullah kata, berilah salam pada orang yang tak pernah bagi salam pada kamu, dia akan jatuh hati pada kamu. Bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, afshus salam. Tapi jarang kita bagi salam. Morning. Saya jumpa orang yang morning, ubah, Assalamualaikum. Masya Allah. Tadi pengacara kita bagi salam 2 kali, 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar lah, dah makan ke belum? Kata dia. Belah sini pula, dah makan ke belum? Assalamualaikum. Oh, belah sini lagi kuat daripada sebelah sana jawab salam. Ada orang tak suka. Salam. Ada orang jawab, udahlah, pekak ke dia ni? Bukan pekak, dia nak bagi kita pahala. Sekali jawab salam 1 pahala, 3 kali. Dan pahala menjawab salam ialah wajib. Besar tu pahala tu. Jangan marah pada dia. Salam. Apa nak marah? Relax lah, bro. Dia nak bagi peluang untuk kita mendapat pahala. Supaya kita pandang baik kepada orang. Memandang baik kepada orang namanya baik hati, sangka baik. Ni di dalam. Yang ni masalah kita, tuan-tuan. Kita tak sangka baik pada orang. Cuba kita sangka baik pada orang. Kenapa dia senyum kat aku? Dia nak ngorak aku ke? Itu sangka buruk. Tak ada dia nak ngorak. Dia nak bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan kita menyambung salam itu, tuan-tuan, kita dah menyambung silaturahim. Pertemuan kita dirahmati oleh Allah. Perpisahan kita selepas ini juga diberkati oleh Allah.
Masya Allah, bukankah orang yang bersalam tu malaikat datang? Yang kedua, Nabi kata, ziarahilah orang yang tidak pernah menziarahi kamu. Dia jiran kita, tak pernah ziarah kita. Cubalah kita jadi orang yang ziarah dia, orang yang mula-mula ziarah dia, dan orang yang paling akhir menziarahi dia, yang paling akhir balik. Katakan dia ada kematian, dia ada kematian, kita orang yang pertama sampai. Dia ada kenduri kahwin, kita orang yang pertama sampai, dan kita orang yang paling akhir balik. Masya Allah, tenang hati dia tuan-tuan. Kita dengar kematian suami dia, kita ziarah dia. Sabarlah non, sabarlah non, Allah sayang pada suami kamu. Yelah Kak Aha, saya tak sangka suami saya. Sabar, ingat Kak Ha pun pernah kematian suami. Macam mana yang kamu rasa, macam itulah Kak pernah rasa. Sabarlah. Tuan-tuan jangan menangis sama-sama dengan dia. Nanti dia tak repot. Sabarlah. Semalam Kak Ha jumpa suami kamu, patutlah dia senyum kat Kak Ha. Rupanya dia pun terbiak. Ya, lagilah menangis orang tu. Kena bagi semangat pada dia. Sabar. Tuan-tuan ambilkan, tuan-tuan uruskan, tuan-tuan urus sana kelam kabut sini tuan-tuan. Bila uruskan dia, dia rasa tenang. Kamu jangan masak non, biar aku yang masak. Kamu rehat-rehat. Panggilkan saudara kamu, uruskan baca Yasin sudah. Yang lain-lain serah pada Kak Non dengan Abang Din. Abang Din akan buat benda ni. Baru dia rasa tenang. Ini dah suaminya mati, tanya macam-macam. Mangkuk mana mangkuk? Jak mana jak air? Semua tanya dia. Dia dah lah urusin suami dia mati, kita pula tanya berasnya mana? Orang mati kamu sibuk nak makan. Nombor 3 tuan-tuan, memberi pada orang yang tak pernah beri. Dia tak pernah beri pada kita. Tak pernah nak hadiah ke hari jadi, tak pernah hadiah, hari raya tak pernah hadiah, apa benda pun tak pernah ingat pada kita. Bawa balik buah durian makan, baunya sampai ke bilik tidur kita. Ya Allah bang, bau kuatnya buah durian ni. Dia tak ada bagi pada kita ke bubur durian ke apa ke? Suami tanya, tak adalah bang, kita dapat bau je bang. Sian dekat jiran. Tak apa, besok kita beli 1 lori tau. Kan itu namanya balas dendam. Sebab tu tuan-tuan, Rasulullah suruh kita buatkan kuahnya banyak. Kalau masak kari, banyakkan kuah gulainya. Kalau masakkan bubur, banyakkan kuahnya. Sebab apa? Bagi orang sebelah menyebelah. Dia buatkan kita bubur durian, dia bagi dekat kita 1 mangkuk bubur, 1 mangkuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada rezeki untuk awak sikit. Suami saya balik ke Johor, ada dusun dia dah berbuah, balik buah durian, alah sikit untuk awak. Terima kasih. Baunya pun selera sangat Kak Nak. Terima kasih Kak Nak. Letak atas meja, panggil suami abang. Kak Nak sedekahkan kita bubur. Suami pun ambil camca, sudu. Mana duriannya mana? Mana buahnya? Apa punya kedekut bagi kuah saja. Ya Allah, kamulah jahat. Dia bagi kuah saja, kamu ambil roti, kamu makan. Apa masalah? Apa masalahnya? Ambil roti, sapu atas roti. Bismillahirrahmanirrahim. Apa masalah? Dia bagi dekat kita gulai udang, kari udang, gulai udang. Seekor je. Cari. Seekor aja Siti, ya Allah. Dia dah cari santan, dia dah masak kari, dia dah masak semua. Kamu ambil udang dalam peti ais kamu campur saja, hangatkan balik atas api. Dah jadi kari udang, tak payah cari santan, tak payah nak buat kari, tak payah nak turun pergi kedai. Karinya dah ada, kamu tuangkan di dalam periuk, panaskan api, masukkan udang seberapa ekor yang kamu suka. Tak. Apa yang jadi masalah pada kita? Tapi kalau hati kita kotor, seekor. Terus ambil telefon jiran sebelah sana. Nah, Kak PA bagi seekor tau.
Udahlah kecil itu dia. Kenapa hati kotor? Jangan tuan-tuan, jangan. Alhamdulillah. Bila kita jadi macam itu, insya-Allah, ya, insya-Allah hati kita tenang. Masalahnya kita tak tenang sebab kita hati kotor. Bagaimana nak bersihkan hati? Masya-Allah, nak bersihkan hati banyak sangat tuan-tuan. Wudu. Kekuatan nombor satu hati datangnya daripada wudu. Wudulah. Sebab orang yang berwudu ini, dia bersihkan muka. Apa yang ada di muka? Mata, hidung, mulut, bersih tuan-tuan. Sebab tu orang yang sentiasa berwudu, mata dia akan melihat mata yang baik-baik, tempat yang baik-baik. Dia tak akan jadi mata lalat, dia akan jadi mata lebah. Mata lebah ialah turun cari pokok bunga yang cantik-cantik, yang wangi-wangi, dia balik ke sarangnya dan dia buat madu lebah. Daripada madu lebah itulah menghasilkan ubat yang sangat mustajab, namanya mata lebah. Sebab tu kita kena ambil wuduk selalu supaya mata kita memandang kebaikan, mata kita tidak memandang aib orang. Kenapa kita selalu memandang aib orang? Sebab mata kita mata lalat. Dia cari salah orang, cari salah orang, cari salah orang, cari salah orang. Baik orang tak nampak, salah orang je nampak. Itu nama dia mata lalat. Lalat hanya cari benda kotor. Bila kita ambil wuduk selalu, mulut kita baik. Mulut kita baik, kita akan bercakap perkataan qaulun ma'ruf. Qaulun ma'ruf, kita tak akan maki orang. Perkataan yang kita sebut ialah perkataan yang baik-baik. Dia tak akan sebut perkataan yang saya kata tadi, dia benci rabita. Hatinya baik. Kalau isterinya buat salah, dia akan panjang hati dia, dia akan maafkan isterinya. Kalau suami dia buat salah, dia panjang hatinya, dia maafkan suami dia. Sebab tu kalau orang buat salah, sabar. Ni simpan dalam hati. Kazama ghaizan. Kazim, nama saya ni Kazim, orang yang menahan marah di dalam hati. Sebab tu saya tak pernah marah. Relax je saya senyum saja. Apa nak marah? Kapal terbang lambat, senyum saja. Relax lah, nak buat macam mana? Saya pergi ke Mesir, naik kapal terbang daripada KLIA Kuala Lumpur pergi ke Mesir, singgah transit di Bangkok. Lama tuan-tuan, sepatutnya 2-3 jam je, sampai jadi 8 jam, naik jadi 16 jam. Akhirnya naik bas, duduk di hotel, lepak kat hotel. Saya tanya dekat pegawai Thailand tu, kenapa lama sangat duduknya, transportnya lama gila, saya kata ni. Dia kata pilot yang bawa kapal terbang itu kena serangan jantung. Kawan saya satu flight dengan saya marah, aku saman airline ni, dah lambat berapa jam kita ni. Saya kata nak saman buat apa, dah dia sakit jantung. Pilot yang baru duduk tunggu tak sampai lagi. Yelah, apa hal jadi macam ni, kita susah tau, kata dia. Sabar, buatnya pilot tu sakit jantung sedang bawa kapal terbang. Macam duduk kat langit, siapa boleh buat? Kalau pilot tu tengah sakit, tengah bawa kapal terbang, kau pilot pun susah apa, yop, kata dia. Tak terhempas kita ke bawah. Sekarang dah landing, dah cantik semua dah, elok nak turun, baru sakit jantung. Bukankah Allah sayang pada kita? Sabarlah, relax bro. Sebab tu jangan menahan marah dalam hati. Tolong bersihkan hati, ada hikmahnya. Tapi manusia tetap nak pandang jahat. Sebab tu sakit jantung cepat. Sebab tu jiwa dia stres. Sebab apa stres? Sebab semua orang dia anggap jahat. Kucing pun dia benci. Kucing dia makan nasi, kucing duduk di bawah, kucing tengok dia. Dia tak jadi suap. Apa tengok? Astaghfirullahalazim. Jahat betul. Dia marah kucing. Apa tengok? Orang nak makan pun tak selesa. Dia sepak pun terguling kucing. Tapi kucing ni sabar, dia tak simpan dalam hati tu, dia datang balik tuan-tuan. Apa salahnya ambil pinggan, tepuk nak makan macam bismillah tau, nampak? Apa salah? Jangan tuan-tuan berkongsi pinggan, sudahlah.
Ambil dia letak atas meja, mari kita kongsi mah. Itu dah melampau. Kita nak marah buat apa dekat kucing? Kalau dia pandai masak, dia tak minta kat kita tau. Kalau dia ada duit, dia tak minta kat kita. Dia pergi kedai, mi kari satu, nampak lah. Tapi dia mengharapkan kita. Sebab tu jangan bencilah pada orang yang minta sedekah. Jangan benci orang yang pada minta derma. Pagi-pagi orang datang ketuk pintu kita, Assalamualaikum, kami datang nak kutip derma. Alhamdulillah, pagi-pagi aku dah dapat pahala. Alhamdulillah. Ambil duit, kasih. Dah, selesai masalah. Apa nak semak-semak, apa nak kata-kata. Aku nak baca paper pun tak senang pagi-pagi minggu ni. Adalah Assalamualaikum lah, minta sedekah lah. Kita ni. Saya dulu buat sekolah, orang tolong kutip derma untuk sekolah saya dulu. Satu perempuan daripada Seremban telefon, Assalamualaikum, nak tanya, ini Ustaz Kazim ke? Ya, saya makcik. Makcik nak tanya ni, Ustaz sekarang buat kutipan untuk masjid sekolah Ustaz ke? Ya makcik. Makcik nak confirmkan betul-betul. Sebab ada orang datang sama makcik ni minta sedekah derma ni. Makcik nak confirm lah kan, takut sekarang ni orang menipu Ustaz. Ya makcik. Betul lah tu makcik. Kalau nombornya betul lah tu, kalau kebenaran pada majlis agama tu betul lah makcik. Ya. Tak boleh kira sekarang Ustaz tu dah dapat penjelasan dari Ustaz. Senang sangat Ustaz. Makcik nak wakaf kan? Ustaz taklah banyak, RM2 aja. Tuan-tuan tahu tak, telefon dia pun ada kat RM5 tau. Tapi adakah kita nak pandang jahat pada dia? Adakah kita nak ngutuk dia? Tidak. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkati sumbangan makcik. Jangan kita kutuk, dah itu mampu dia. Top up dia RM5, wakafnya RM2. Itu kemampuan dia. Apa nak cakap lagi tuan-tuan? Sebab tu bila kita sebut tentang baik hati ni tuan-tuan, yang terakhirnya, masa dah pukul berapa masa tamat ni? Dia bagi tahu saya 3.45 3.45 masa dah tamat. Yang terakhirnya tuan-tuan, mudah-mudahan Allah pelihara hati kita. Saya minta tuan-tuan kena banyak berdoa supaya istiqamah dalam hati. Kerana bukan senang nak jadi orang baik, tuan-tuan tahu. Nak jadi orang baik, gangguan akan datang siang malam pagi petang. Tuan-tuan ingat senang nak datang belajar ni. Satu hari duduk di sini, satu hari duduk tengok, tak apalah, dewan cantik, aircon semua cantik. Bayangkan tuan-tuan, hati kita ni tuan-tuan akan terus digoda. Jiwa kita ni akan terus digoda. Sebab Allah Ta'ala kata dah, syaitan ini musuh kita yang paling nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang paling nyata. Dan ingat tuan-tuan, musuh inilah yang akan menjadikan hati tuan-tuan ni tidak reda. Musuh inilah yang akan membencikan pada diri tuan-tuan ni segala benda yang baik, dan menjadikan tuan-tuan suka pada benda jahat. Sebab tu hati kena bersih. Saya kata tadi, dengan wuduk. Hati kena bersih dengan bacaan Quran. Hati kena bersih dengan zikir. Alhamdulillah tuan-tuan, tuan-tuan duduk di sini program selawat zikir. Duduk saja-saja tadi ni. Ya, alhamdulillah zikir tadi. Ustaz apa tadi ni dia bagi album dia dekat saya. Saya duduk dengar dalam kereta tu. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada lagi dalam apa-apa pun dalam hati aku melainkan Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada benda lain dalam hati ni melainkan untuk Allah aja. Kahwin kerana Allah, jaga anak kerana Allah, main datang belajar kerana Allah, semayang kerana Allah, semuanya kerana Allah. Itu maksud tadi. Ini nombor satu, tuan-tuan. Jadi kita kena buat kesudahan kita hari ini. Jangan niat benda lain. Dan saya kata dah semalam di Masjid Sultan, hati kita ni untuk Allah dan kerana Allah semata-mata. Janganlah bagi hati pada semua orang. Ada orang yang bagi hatinya pada benda yang haram sepenuh hati. Ingat tuan-tuan, untuk Allah simpan, untuk Allah.
Kadang-kadang kita bagi hati kita semua berdoa orang, hati ini bukan milikku lagi, 1000 tahun pun kan ku nanti kamu. Ini lagu orang zaman sekarang, lagunya slow-slow. Ya, mulutnya pun tak apa nak buka. Ya, simpan mulutnya. Orang dulu-dulu mulutnya bila menyanyi besar-besar. Dengarlah oh sayang. Kita dengar pun puas dengarnya. Laguku untukmu, lagu penuh arti, harap kau mengerti. Ku rasa gembira menyanyi denganmu, aku terpikat dengan gayamu mempersonakan. Nampak clear tuan-tuan lah. Sebab tu kalau kita nak cakap, kita clear. Jadi saya minta pada tuan-tuan yang zikir yang ustaz kita baca tadi, simpanlah dalam hati tuan-tuan. Aku buat ini kerana Allah. Aku mencari redha Allah. Dan ingat, kalau tuan-tuan buat kerana saya tak mampu buat apa-apa pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat sesuatu kerana suami tercinta, suami tak boleh tolong kita di hari kiamat. Buatlah kebaikan sesama manusia atas dunia ini semata-mata kerana Allah. Allah lah yang berkuasa membalas yang terbaik, yang tak terpadan dengan amal perbuatan kita ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang nak dapatkan buku saya, dapatkanlah di belakang sana produk-produk daripada Al-Barakah, termasuklah buku CD Kalamullah, ya, bacaan untuk menghindarkan gangguan-gangguan dan sebagainya. Jadi begitu juga saya tengok banyak jualan-jualan produk Muslim kita pada petang ini. Tuan-tuan bantulah mereka setakat mana yang tuan-tuan boleh buat. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan. Kita jumpa lagi di lain masa. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.